Assalamualaikum dan Safwan. Kami pelajar dari Universiti Politek Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi menerima jemputan kami dalam sesi temu bual ini. Menurut menurut yang diperkatakan oleh Ustaz ini merupakan seorang pengajar di Sekolah Rendah Islam Aman Kota Baru Kelantan dan telah mengajar lebih daripada 10 tahun. Ya, Saya betul. dan rakan-rakan betul. Okey. Saya dan rakan-rakan saya amat berbesar hati kerana Ustaz dapat bersama-sama dengan kita semua dalam wawancara yang bertajuk Peranan Dakwah kepada Umat Islam dan Kepentingannya kepada Seluruh Ummah. Okey Ustaz, bagi memulakan sesi temu bual ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan kawan-kawan saya. Okey, nama saya ialah Muhammad Ikal Iman. Terusnya, nama saya Muhammad Nur Faiz bin Fazli. Nama saya ni Aminur Hakim. Saya Abdullah Al-Mahdi bin Abdullah. Nama saya Zarfan Sawi bin Zinda Khairi Sastro. Okey Ustaz, terdapat beberapa soalan yang ingin kami ajukan kepada Ustaz tentang peranan dakwah serta kepentingannya kepada seluruh ummah. Jadi bagi memulakan sesi temu bual ini, soalan yang pertama akan diajukan oleh saya sendiri iaitu saya Ustaz. Ulang balik soalan sebab line sekat-sekat lah. Okey. Okey, soalan yang pertama ialah dakwah ini sering salah tafsirkan oleh segelintir umat Islam. Okay. Dengar Ustaz. Okay, dakwah ini sering disalah tafsirkan oleh segelintir umat Islam dari segi istilah dan maksud. Menurut Ustaz Safwan, apakah definisi yang tepat mengenai maksud dakwah dari perspektif Islam? Boleh jawab Ustaz? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik-adik sudi menjemput untuk wawancara. Jadi untuk definisi dakwah yang sebenar adalah dakwah ni mengajak orang awam ke arah yang lebih baik, mengajak orang kepada kebaikan lah, bukan mengajak benda yang tak baik lah. Jadi dakwah ni definisi dia, dakwah tu sendiri adalah maksud dia mengajak. Jadi mengajak tu ada dua makna. Jadi dakwah dalam perspektif Islam adalah mengajak masyarakat ke arah Islam lah, bukan ke arah kemungkaran tapi ke arah kebaikan. Okey, tu je. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi. Selain itu, adakah melaksanakan dakwah ini merupakan satu kewajipan bagi setiap umat Islam? Okey, dakwah ni kalau mengikut dalil dalam Al-Quran, setiap kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, wajib ke atas diri kita ni menjalankan dakwah. Walaupun kita sendiri ni kurang ilmu, walau sebanyak mana pun kita ada ilmu ni, menjadi kewajipan ke atas diri kita bila kita ni bergelar sebagai seorang Muslim lah. Jadi kita kena wajib ke atas diri kita ni menyampaikan dakwah kepada siapa-siapa saja, bukan sekadar kepada kawan ke, kepada keluarga, tapi kepada masyarakat yang lebih besar lah. Okay, Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang padat itu. Seterusnya,
Faiz akan menanyakan soalan yang seterusnya. Faiz. Jadi seterusnya izinkan saya bertanya soalan. Jadi soalan yang ditujukan kepada Ustaz ni, sehubungan dengan itu, adakah individu yang bertauliah sahaja dibenarkan untuk melaksanakan dakwah di khalayak umum seperti di masjid dan sebagainya? Okey, baik. Berkaitan dengan tauliah. Tauliah ni dalam Islam sebenarnya tak ada lah. Tak ada istilah seseorang tu perlu ada tauliah. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, untuk menjalankan dakwah ni, apa yang perlu kita ada adalah ilmu lah. Sebab kita nak menyampaikan dakwah ni, kita kena ada ilmu. Dan ilmu itu berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, cumanya pada zaman sekarang ni, banyak yang ajarannya terpesong, ajarannya sesat. Jadi, kerjaan kita pada hari ini mengambil pendekatan bahawa orang yang bertauliah sahaja yang dapat berceramah ataupun menyampaikan dakwah di negara kita. Tapi pada hakikatnya semua daripada kita ni wajib melakukan dakwah lah. Bukan setakat ustaz sahaja yang perlu berdakwah, tapi kita yang orang awam pun, kalau kita ada ilmu walaupun sedikit, boleh kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat kita ni jadi lebih baik lah. Bukan kata kena tunggu ustaz bagi tahu baru kita nak ikut. Okey, terima kasih dan amat menarik jawapan yang dapat kita dengar daripada Ustaz Safwan. Jadi soalan yang ingin saya tujukan adalah, dakwah merupakan perbuatan mengajak, menyeru dan memanggil dalam hal kebaikan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi akan tetapi menurut konteks ini, apakah tujuan asal dakwah yang boleh kita kaitkan menurut pandangan orang kita? Okey, tujuan dakwah seperti mana definisi tadi, dakwah ni adalah mengajak. Mengajak, tapi dia ada dua lah, mengajak ke arah kebaikan dan ke arah keburukan. Jadi dakwah yang sebenarnya adalah mengajak masyarakat kita ke arah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mengajak orang ni ke arah yang lebih baik lah, bukan mengajak ke arah yang lebih buruk ataupun ke arah kemungkaran. Okey, jadi terima kasih di atas jawapan atau pendapat daripada Ustaz Safwan. Jadi saya serahkan soalan lain kepada Ni Amir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagi soalan saya dari segi peranan, adakah benar pendekatan dakwah Islam dalam kalangan masyarakat dapat menguatkan persaudaraan antara muslimin dan muslimah? Betul. Tak dengar. Dari segi peranan, adakah benar pendekatan dakwah Islam dalam kalangan masyarakat dapat menguatkan persaudaraan antara muslimin dan muslimah? Peranan kejap. Sekali lagi soalan. Tak dengar lah. Budak balik sekolah dek. Okey. Dari segi peranan, adakah benar pendekatan dakwah Islam dalam kalangan masyarakat dapat menguatkan persaudaraan antara muslimin dan muslimah? Okey, baik. Dari segi peranan, dakwah ni melibatkan kita dengan masyarakat. Jadi bila ada orang kata bila ada apa ni apa ni panggil
ada interaksi antara dua pihak, maka automatiklah dakwah ni dapat menguatkan hubungan silaturahim lah antara kita dengan orang yang didakwah lah. Jelas tak tu? Okey, pendapat yang jelas, dan soalan seterusnya, selain dari menguatkan hubungan persaudaraan, adakah benar dakwah juga dapat dikaitkan dengan membimbing dan menunjukkan tujuan hidup sebenar terhadap ummah? Okay, selain daripada menguatkan hubungan persaudaraan antara kita dengan mad'u lah, ataupun antara kita dengan orang yang didakwah ni, dakwah juga dapat menunjukkan tujuan hidup sebenar kita terhadap ummah ni, seperti mana yang dianjurkan oleh Islam lah. Dengan kita berdakwah, automatik kita akan menunjukkan bagaimana kehidupan seorang Muslim yang sebenar, bagaimana kehidupan seharian seorang seorang yang sentiasa mengamalkan Islam dalam kehidupan dia. Jadi betul lah, dengan dakwah ni dapat menunjukkan bahawa tujuan hidup kita dalam dunia ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih kepada Ustaz Sofwan. Sekarang saya menyerahkan soalan seterusnya kepada Abdullah Al-Mahdi. Okay, terima kasih kepada Amir. Seterusnya izinkan saya Ustaz mengajukan dua soalan. Dari segi manfaat pula, adakah benar dakwah Islam ini dapat memperbaiki akidah? Seperti yang kita tahu, akidah orang Islam di Malaysia semakin hari semakin runtuh. Bagi mengelakkan terpesongnya akidah, dakwah ini patut diteruskan supaya kita mendapat manfaatnya. Okey Ustaz? Okey, betul lah tu. Akidah masyarakat kita pada hari ni, ramai yang kadang tu terpesong sedikit daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah lah. Kadang tu ada yang berselisihan faham, yang mana yang penting dan yang mana yang tak penting. Kadang-kadang tu sampaikan bergaduh, nak bincangkan benda yang ada perselisihan faham antara ulama sendirilah. Jadi kita sebagai orang yang faham tentang Islam ni, wajarlah pada kita ni berdakwah kepada masyarakat kita pada hari ini, supaya masyarakat kita pada hari ini dapat mengikut ajaran Islam yang sebenar, mengikut aturan ataupun acuan ahli sunnah wal jamaah lah, ahli sunnah wal jamaah. Okey, terima kasih Ustaz. Seterusnya soalan yang kedua. Selain dari segi akidah, perhubungan antara umat Islam di negara ini juga tidak utuh kerana berpunca dari banyak perkara seperti ketidakfahaman politik. Dengan melaksanakan dakwah, adakah kita dapat memupuk semangat kekitaan dan memupuk semangat pemikiran positif? Kejap. Lagi sekali soalan lagi sekali. Selain dari segi akidah, perhubungan antara umat Islam di negara ini juga tidak utuh kerana berpunca dari banyak perkara seperti ketidakfahaman politik. Dengan melaksanakan dakwah, adakah kita dapat memupuk semangat kekitaan dan memupuk semangat fikiran positif? Okey. Sebab itulah pentingnya tauliah dalam negara kita ni, supaya orang yang betul-betul nak menyampaikan dakwah sahaja yang berada di masjid ataupun berceramah lah. Kadang
kadang-kadang ada ahli politik yang menjadikan isu agama ni bahan ceramah dia dan menyampaikan mengikut acuan yang dia sendiri nak, bukan yang Islam nak lah. Jadi jadi betul lah ada soalan tadi mengatakan tauliah tu penting lah supaya dakwah kita ni sampai kepada masyarakat tanpa ada perselisihan faham, tanpa ada permusuhan dan seterusnya dapat memupuk semangat kekitaan dan semangat pemikiran positif lah dalam masyarakat kita pada hari ini. Okey, terima kasih Ustaz. Sedikit penerangan. Seterusnya saya serahkan kepada Zarfan. Terima kasih kepada saudara Abdul Wahab Mahdi. Soalan seterusnya, seperti yang kita tahu, dakwah ini merupakan suatu kepentingan bagi setiap umat Islam. Akan tetapi, menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam juga merupakan suatu keutamaan. Menurut Ustaz, antara memberi dakwah kepada orang Islam dan bukan Islam, yang manakah lebih utama? Silakan. Okey, keutamaan menyampaikan dakwah ni bergantung kepada diri kita. Bergantung kepada diri kita sama ada kita kuat ataupun kita yakin bahawasanya kita mampu untuk mengajak orang bukan Islam ke arah Islam. Kalau kita rasa kita ni tak mampu untuk berdakwah kepada orang bukan Islam, cukup sekadar kita ni berdakwah kepada orang yang dah Islam supaya nilai Islam dalam diri dia tu lebih baik, lebih mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah lah. Sekiranya kita rasa diri kita ni dah ada ilmu yang cukup untuk mengajak orang bukan Islam ke arah Islam, silakanlah. Jadi untuk berdakwah kepada orang bukan Islam ni bukan benda yang mudah, bukan benda yang main-main. Jadi hanya yang berkelayakan saja mampu untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Terima kasih atas penjelasan itu. Soalan terakhir, adakah perbahasan mengenai keburukan agama lain selain daripada Islam merupakan cara berdakwah dengan berhikmah? Sekiranya bukan, apakah contoh dakwah secara berhikmah? Okay. Kalau kita berdakwah kepada orang yang dah Islam lah, kalau kita berdakwah kepada orang dah Islam, bolehlah kita bagi tahu keburukan agama lain. Contohnya kaum Samud ataupun kaum Lut yang ada apa ni masalah LGBT. Jadi kita boleh kaitkan dengan agama mereka tu sebabkan keburukan amalan LGBT itulah. Tapi kalau kita nak berdakwah kepada orang yang kalau kita nak berdakwah kepada orang bukan Islam, untuk menceritakan keburukan agama dia tu mungkin boleh ditapis lah, bukan boleh kita cerita segalanya. Contohnya dia sembah berhala, kita nak bagi tahu berhala tu tak boleh bagi manfaat pun kepada kita. Kita boleh cerita kita nak nak buruk-burukkan ikutan dia, jadi kurang berkesan lah. Jadi salah satu contoh dakwah secara berhikmah ni, kita bagi tahu kebaikan yang ada dalam agama kita dan kita bagi contoh jadikan diri kita ni sebagai contoh yang dia boleh yang boleh dia tengok dengan mata dia sendiri bahawasanya Islam ni macam mana, Islam ni baik ke, Islam ni tak baik ke, dengan cara kita berkata-kata, dengan cara kita menunaikan tanggungjawab, dengan kita jadikan diri kita sendiri contoh kepada orang bukan Islam lah. Jadi bukan kita nak berdakwah ni perlu memburuk-burukkan agama dia lah. Jadi kita kena lebihkan cerita kepada orang bukan Islam ni kebaikan, kelebihan ajaran agama Islam, insya-Allah.
Terima kasih Ustaz atas jawatan kita tadi. Saya serahkan kepada Aika Iman. Terima kasih Ustaz Safwan atas penjelasan yang diberikan dari soalan pertama hingga soalan yang terakhir. Maka dengan itu tamatlah sudah sesi wawancara kita pada hari ini tentang peranan dakwah kepada umat Islam dan kepentingannya kepada seluruh ummah. Terima kasih juga Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam sesi wawancara ini. Semoga dengan ilmu yang diberikan oleh Ustaz, kita semua dapat mengambil pengajaran dan lebih cakna terhadap peranan dan kepentingan dakwah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, semua. Okay. Terima kasih Ustaz. Terima Baik, kasih Amin. Ustaz. Beres. Minta Ustaz. Mana? Bila nak ambil tu? Sami Hari Khamis ni. esok. Esok. Enggak lah. Eh? Kami